Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainah Syairah binti Muhammad Noor. Saya daripada kelas Pendidikan Islam 5, elektif Pendidikan Khas. Jadi pada hari ini tujuan saya adalah untuk menerangkan tentang pelaksanaan pentaksiran murid berkeperluan pendidikan khas. Okey, sebelum saya masuk kepada tajuk yang lebih mendalam, saya akan menerangkan sedikit mengenai pentaksiran bilik darjah. Jadi, apa itu pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah ini merupakan satu proses penilaian seorang guru terhadap muridnya. Di mana prosesnya saya dah rujuk dekat situ. Saya dah letak dekat paparan, iaitu yang pertama, guru merancang PDP dan kaedah pentaksiran. Jadi, merancang PDP seperti yang kita tahu, guru akan merancang pengajarannya. Manakala kaedah pentaksiran pula terbagi pada 3, iaitu bertulis, lisan dan pemerhatian. Ada 3 cara. Kemudian, guru melaksanakan PDP dan melaksanakan pentaksiran tu daripada 3 cara tu. Kemudian setelah selesai, guru merekod menganalisis penguasaan murid. Lepas dah melaksanakan PDP dan melaksanakan pentaksiran terhadap murid, guru perlu rekod dan analyse penguasaan murid. Maksudnya murid capai tahap berapa sampai ke tahap macam tu. Kemudian perlu tingkatkan tahap penguasaan. Perlu atau tidak. Kalau rasa macam tahap penguasaan murid ni agak rendah daripada target kita. Jadi kita kena ulang balik kepada pelaksanaan PDP dan ujian pentaksiran tersebut. Kalau mencapai target dan tak perlukan apa-apa perubahan, guru boleh teruskan je melapor tahap penguasaan murid dan tamat. Berikut merupakan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni sama je, sama ada sekolah perdana, kelas perdana ataupun kelas pendidikan khas. Dua-dua sama, menggunakan kaedah pentaksiran yang sama. Okey, kita masuk pula kepada tajuk yang lebih mendalam, iaitu isu dan cabaran pelaksanaan pentaksiran murid berkeperluan pendidikan khas. Okey, isu yang saya pilih iaitu isu Zero Reject Policy. Saya ambil daripada berita iaitu KPM laksana Zero Reject Policy untuk murid berkeperluan khas bermula tahun 2019. Di sini Zero Reject Policy ni yang merupakan sifar penolakan bagi guru terhadap murid berpendidikan khas. Jadinya guru tak boleh tolak penerimaan murid pendidikan khas dekat sekolah dia. Jadi isu ini mengenai Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan Zero Reject Policy secara berperingkat bermula tahun 2019 bagi murid berkeperluan khas. Zero Reject Policy ini merupakan dasar sedia ada yang dimantapkan dari segi pelaksanaannya bagi memastikan MBK menerima pendidikan yang selari dengan ketidakupayaan mereka sama ada ke sekolah arus perdana melalui program pendidikan khas, integrasi dan program inklusif atau ke sekolah pendidikan khas. Jadi seperti yang kita tahu, pendidikan adalah untuk semua. Jadi disebabkan itulah KPM telah mengusahakan Zero Reject Policy ni di sekolah-sekolah. Jadi apa isu yang saya nampak dalam berita Zero Reject Policy, iaitu yang pertama ialah kompetensi guru, iaitu kemahiran guru dalam menguruskan pendidikan khas. Okey, kompetensi guru ni dikaitkan dengan elemen-elemen personal, profesional dan sosial seperti aspek pengajaran, kepakaran dalam subjek, kepakaran dalam teori yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, mengurus proses pembelajaran, adaptasi dalam komuniti dan personaliti. Jadi seperti saya kata, kompetensi guru terhadap murid pendidikan khas, kemahiran guru dalam menguruskan murid pendidikan khas. Jadi seperti yang kita tahu, guru arus perdana dengan guru pendidikan khas berbeza.
cara guru harus perdana dan guru pendidikan khas berbeza cara pengajarannya. Jadinya tak semua guru arus perdana dapat mengadaptasi kepada pendidikan khas. Jadinya guru tak dapat nak kenal pasti cara pengajaran, tak dapat mengenal pasti murid pendidikan khas punya jenis-jenis. Okey, selain itu, kompetensi merupakan ukuran yang ditetapkan bagi seorang guru dalam menguasai pelbagai peringkat kompetensi yang diperlukan bagi mematuhi aspirasi pelajar dan masyarakat. Kompetensi amat diperlukan bagi menentukan keberkesanan pengajaran kerana ia melihat kemampuan dan kecekapan yang diperlihatkan seseorang ketika melakukan suatu tugasan. Guru pendidikan khas harus mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi dan bijaksana bagi mengurus tingkah laku pelajar secara profesional berlandaskan falsafah pendidikan dan teori tingkah laku yang bersesuaian. Jadi di sinilah seperti yang saya sebut tadi, guru pendidikan khas dan guru arus perdana berbeza. Di mana guru pendidikan khas kena lebih cekap dalam menguruskan tingkah laku murid pendidikan khas yang pelbagai. Guru pendidikan khas juga dia belajar tentang tingkah laku murid di dalam kelas. Jadi guru akan lebih bersedia untuk menerima murid pendidikan khas. Jadi kalau dalam masa 3 bulan untuk guru dari tempoh yang diberikan adalah 3 bulan percubaan. Adalah agak singkat bagi saya sebab guru pendidikan khas pun belajar tentang pengurusan ni lama. Kemudian kalau guru arus perdana tiba-tiba dia nak selami karakter-karakter murid pendidikan khas agak sekejap masanya. Jadinya seperti yang kita lihat agak membebankan zero reject policy ni terhadap guru arus perdana. Tapi kalau dengan bantuan guru pendidikan khas mungkin dapat kurangkan bebanan tu. Selain daripada kompetensi guru, saya dapat lihat kesediaan guru dalam penerimaan murid pendidikan khas. Jadi, kesediaan guru dalam melaksanakan pengajaran pembelajaran melibatkan aspek menyediakan diri dari segi pemikiran, emosi, fizikal dalam melakukan suatu perkara baru ataupun yang biasa dilakukan dalam bilik darjah. Kesediaan guru amat mempengaruhi penglibatan tingkah laku minat murid untuk pembelajaran tanpa berasa jemu. Tambahan pula kesediaan guru dari segi perancangan pengajaran, bahan belajar yang sesuai, pemahaman guru terhadap murid untuk pencapaian objektif sesuatu pengajaran dalam kelas. Jadi di sini sama seperti macam kompetensi guru iaitu kemahiran guru dalam menguruskan pendidikan khas. Kesediaan guru ni berkait rapat. Kesediaan guru ni seperti yang saya baca tadi, kesediaan guru dalam aspek pemikiran, emosi dan fizikal. Jadi bila guru tu dalam masa 3 bulan yang diberikan, bila guru tu rasa macam sesuatu tu baru, jadi guru tak dapat nak bersedia dengan betul-betul untuk menerima murid pendidikan khas. Jadi bila contohnya guru arus perdana tiba-tiba zero fasa penolakan murid pendidikan khas. Jadi bila satu sekolah tu memang tak ada pun pendidikan khas, jadinya pendidikan khas ataupun inklusif ataupun guru-guru yang berkemahiran mengenai pendidikan khas. Jadi bila ada murid pendidikan khas yang nak masuk sekolah tu, cikgu-cikgu jadi macam apa yang perlu buat, apa yang perlu disediakan, perlu belajar apa, cara pengajaran macam mana. Di situ
kesediaan guru kurang. Jadi dalam masa 3 bulan tu guru adalah masa yang sangat singkat untuk guru bersedia dalam penerimaan murid tingkah khas. Baiklah, seterusnya. Daripada berita isu tadi juga, menurut beliau, semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan akan dilengkapi kemudahan mesra OKU. Tambahnya, ibu bapa boleh disabitkan kesalahan di bawah Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550 sekiranya gagal mendaftarkan persekolahan anak-anak OKU jika tercapai umur 6 tahun. Akta ini dapat membuktikan bahawa pihak kerajaan sangat mengambil berat mengenai murid berkeperluan khas kerana sikap segelintir ibu bapa yang malu atau tidak mahu mendaftarkan anak mereka yang digolong dalam golongan murid berkeperluan khas akan menyebabkan anak mereka menghadapi masalah yang besar kerana tidak mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya. Jadi seperti yang kita tahu, di Malaysia ni pendidikan adalah untuk semua murid, tidak terkecuali. Tak ada siapa terkecuali. Jadi memang murid tu berhak untuk mendapatkan pendidikan sama rata. Tak kisahlah dia murid berkeperluan khas ataupun murid perdana. Jadi seperti yang telah terkandung dalam PPPM, PPPM dalam aspirasi sistem pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama akses kepada kejayaan yang saya dah highlightkan, iaitu berhak mendapat akses yang sama kepada pendidikan. Jadi ibu bapa yang tidak menghantar anaknya ke sekolah akan dikenakan tindakan kerana seperti yang terkandung dalam PPPM, pendidikan adalah untuk semua. Jadinya itu merupakan objektif akses kepada kejayaan Malaysia. Maksud saya akses kepada kejayaan iaitu pendidikan adalah untuk semua merupakan objektif pendidikan Malaysia untuk menyamaratakan setiap pendidikan untuk tidak kira daripada sekolah rendah, prasekolah ataupun hingga sekolah menengah ataupun universiti. Jadi tindakan untuk ibu bapa yang tidak menghantar anak ke sekolah, anak OKU terutamanya, adalah sewajarnya untuk dikenakan tindakan. Sebab objektif Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan adalah untuk memberikan memberikan pendidikan kepada semua murid, tidak kira bangsa, umur, jenis, tidak kira bangsa, umur, kurang upaya ataupun tipikal. Seperti yang telah ditulis di situ, komitmen ini termasuk memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan kanak-kanak yang kini tidak bersekolah didekati secara proaktif serta memastikan semua murid memenuhi standard minimum yang diterima. Jadi seterusnya kita teruskan kepada penambahbaikan bagi isu tersebut. Penambahbaikan pelaksanaan pentaksiran murid perguruan pendidikan khas. Iaitu yang pertama. Yang pertama, penambahbaikannya ialah guru pelatih. Iaitu kurikulum kepada guru pelatih dan latihan kepada guru yang sedang berkhidmat juga perlu ditambah baik dengan menyediakan kursus-kursus yang memberikan pengetahuan asas dan panduan kepada semua guru untuk menyampaikan pengajaran kepada murid berkeperluan khas dalam kelas.
Pendidikan guru seharusnya menyediakan calon yang mampu melaksanakan strategi pengajaran yang pelbagai dan memenuhi keperluan semua murid, menjalankan penilaian yang bersesuaian, menilai secara kritis, membina nilai dalam pengajaran, membuat refleksi diri dan memperbaiki amalan pengajaran secara berterusan. Di samping itu, inisiatif kerajaan untuk mewajibkan kesemua guru pelatih untuk mengambil kursus pengajaran inklusif merupakan satu langkah yang bijak. Setiap guru perlu bersedia menerima kepelbagaian ke arah mencapai matlamat kerajaan dalam program pendidikan inklusif. Jadi yang di sini, ia menekankan tentang pendidikan inklusif iaitu di mana dalam satu kelas dicampurkan murid arus perdana dan individu murid berkeperluan khas yang pakar dalam satu subjek tu. Jadinya bila guru pelatih diajarkan tentang pendidikan inklusif, jadi guru pelatih tu sedia maklum bahawa guru perlu bersedia dalam menerima murid pendidikan khas walau apa jua cara. Jadi di situ dengan penyediaan kursus-kursus kepada guru-guru pelatih, pada masa akan datang mungkin guru arus perdana pun boleh turut serta dalam membantu pendidikan khas, pengajaran pendidikan khas. Jadi kat situ dalam jika berlaku sebarang perubahan di mana tiba-tiba kemungkinan guru arus perdana perlu mengajar juga murid pendidikan khas. Jadi guru pelatih yang bakal menjadi guru tidak akan terkejut dengan perubahan tersebut. Malah lagi bersedia untuk menerima murid-murid berkeperluan khas dalam kelas dia. Okey, selain itu, kolaborasi dengan pihak profesional. Kepakaran pihak profesional sama ada badan kerajaan maupun bukan kerajaan seharusnya tidak disia-siakan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti. Seharusnya semua pihak bersatu padu menyumbang kepada kemenjadian modal insan yang juga merupakan generasi masa hadapan dan bakal peneraju kepada negara. Contoh kolaborasi pihak profesional macam Kementerian Kesihatan Malaysia dalam bidang kanak-kanak, di mana guru dapat pengetahuan lebih jelas mengenai psikologi kanak-kanak. Contohnya macam mestilah seseorang doktor yang dalam bidang kanak-kanak tu dia pakar dalam psikologi, di mana dapat menentukan tahap kognitif dia, dapat membezakan dan menjelaskan kepada guru bagaimana untuk berinteraksi, bagaimana untuk bersosial dengan murid pendidikan khas. Jadinya di situ dapat membantu. Contohnya macam dalam isu zero polisi tu, guru yang tidak berkemahiran dalam menguruskan murid pendidikan khas, mungkin dengan kolaborasi bersama KKM dapat membantu sedikit sebanyak untuk guru tu mengenal pasti sama ada murid tu termasuk dalam pendidikan khas ataupun murid itu tipikal. Jadi pada pandangan saya, isu zero reject polisi ni sedikit sebanyak ada kebaikan dan ada juga keburukan dia. Keburukannya bukannya keburukan sebab mengadakan zero reject polisi, tapi lebih kepada kelemahan guru tu tidak bersedia dalam menerima murid pendidikan khas dalam masa 3 bulan iaitu singkat. Tapi kalau tengok kepada kelebihan dan kebaikan dia, guru tidak akan berani untuk menolak tawaran,
menolak murid tak kira bidik khas ataupun murid tipikal untuk untuk mengikuti persekolahan dekat sekolah tu. Betul lah objektif mungkin objektif PPPM akan tercapai melalui program Zero Reject Policy ini. Bagi saya Zero Reject Policy ni sangat-sangat membantu murid pendidikan khas, sangat-sangat membantu ibu bapa kepada murid pendidikan khas untuk memasukkan anak mereka ke sekolah tanpa ada pengecualian. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.